Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas penangkapan anak bekas Perdana Menteri Malaysia, hari ini kita dikejutkan pula dengan rampasan sebanyak 2,6 juta dadah di pangsapuri mewah. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil. Satu, Malaysia, negara kita menentang, membenci, anti dadah. Kita langsung tak setuju dengan dadah. Tapi macam mana dadah yang berjumlah 2,6 juta ini boleh berada di pangsapuri mewah? Paling mudah lagi kita nak tanya ialah, siapa yang melindungi pangsapuri mewah ini? Ini bukan orang miskin, ini orang kaya di pangsapuri mewah dengan dadah yang begitu banyak. Kita pun nak tahu juga siapa dalang pemilik rumah pangsapuri mewah itu. Kalau sebelum ini kita dengar, bukan dadah yang dirampas, wang ringgit, duit bertimbun-timbun. Tapi kali ini pula lain ceritanya, dadah pula yang berjumlah 2 juta ringgit. Menurut laporan di FMT, dadah itu dibungkus untuk diedar secara tempatan, termasuk di pusat hiburan. Pangsapuri mewah terus dijadikan stor penyimpanan dan pembungkusan sindiket dadah. Susulan rampasan bernilai 2,6 juta dalam 2 operasi di Johor Bahru. Rupa-rupanya kes ini berlaku di negeri di Johor. Saudara-saudara sekalian, kita harus menyokong semua langkah kerajaan untuk memerangi najis dadah ini. Kita tidak boleh biarkan dadah ini bermaharajalela di dalam negara kita yang pastinya akan merosakkan negara kita ini. Ketua Polis Johor Abdul Rahman Arsyad berkata dalam 4 serbuan berasingan, pada 18 dan 20 Ogos itu Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor turut menahan 4 individu dipercayai berperanan sebagai pekerja sindiket. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pengedar dadah. Izinkan saya dulu untuk kongsikan dengan anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita yang lemah dan bodoh akan menyebabkan badan kita selalu kena penyakit dan tak sembuh-sembuh daripada penyakit, dan imun badan kita juga menyerang diri kita sendiri. Tapi apabila terapi imun ini mengajar dan mendidik imun badan kita menjadi seperti seorang guru yang mendidik imun badan kita bukan sekadar menjadi kuat tetapi seimbang dan jadi bijaksana, imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini tidak menyembuhkan kita, tetapi imun badan kita yang menjadi kuat dan bijaksana itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Polis yang menyatakan laporan ini juga mengatakan bahawa Ketua Polis Johor menyatakan bahawa serbuan itu dibuat dalam 4 serbuan yang berasingan pada 18 dan 20 Ogos. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor juga turut menahan 4 individu dipercayai berperanan sebagai pekerja sindiket. Beliau berkata sindiket memilih pangsapuri berpagar dan berpengawal dipercayai untuk mengedar dadah bagi pasaran tempatan termasuk di pusat hiburan. Dalam operasi pertama di 3 unit pangsapuri, polis menahan seorang lelaki tempatan dan 2 wanita Vietnam berusia 29 hingga 33 tahun. Hasil serbuan menemukan 7,15 kg serbuk MDMA, 1,2 kg serbuk ekstasi, 11 gram ketamin, dan 230 biji pil ekstasi di dalam sebuah unit pangsapuri. Beliau berkata hasil serbuan susulan di sebuah lagi pangsapuri, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 45 tahun dan merampas 8,34 kg serbuk MDMA, 5,61 kg serbuk ekstasi,
11,25 gram ketamin, 10 biji pil ekstasi, 4 biji pil erimin 5 dan 19 botol cecair dada. Abdurrahman berkata menerusi keempat-empat serbuan terbabit, polis menyita wang tunai RM7,050, 2 cincin emas dan sebuah kereta. Beliau berkata hasil saringan urin mendapati 3 yang ditahan positif dadah jenis metapetamin, manakala Semakan mendapati seorang memiliki rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Semua direman hingga Rabu untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 6(3) Akta Immigration 1959-63. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, dalang kepada konspirasi SRC ditangkap. Wow, ini satu pendedahan dan juga maklumat yang panas dan pasti menggembirakan Najib. Hari ini, Peguam Najib menyatakan bahawa Jolo Nik Faisal adalah dalang sebenar konspirasi SRC. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau dikenali sebagai Jolo mempunyai agendanya sendiri dengan mengambil kesempatan terhadap SRC International Sendirian Berhad atau 1MDB untuk kepentingan peribadi. Peguamnya iaitu Muhammad Farhan Muhammad Safi yang mewakili bekas Perdana Menteri Najib Razak berhujah bahawa Jolo telah menempatkan ejen dalam syarikat itu, antaranya bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC Nik Faisal Arif Kamil untuk melaksanakan rancangannya. Mereka tidak memerlukan penglibatan Najib. Malah melibatkan Najib mungkin akan menyekat tindakan mereka. Kerana bekas Perdana Menteri itu akan bertegas dengan kewajaran jika beliau sedar. Sebagaimana beliau kemudian menyokong sesatan apabila isu itu terbongkar, kata Muhammad Farhan. Hujahan itu dibuat semasa perbicaraan saman sivil berjumlah 1,18 bilion US dollar terhadap Najib dan Nik Faisal yang masih bebas. Peguam itu turut berhujah bahawa ketiadaan bukti yang mengaitkan Najib dengan dakwaan salah guna menunjukkan bahawa jika wujud sebarang konspirasi, perkara itu adalah antara Jolo dengan Nik Faisal yang dibantu oleh pengarah-pengarah syarikat dan tidak melibatkan Najib, katanya lagi. Dalam undang-undang, seseorang hanya boleh dipertanggungjawabkan atas konspirasi sekiranya dia menjadi pihak dalam perjanjian itu. Seseorang tidak boleh dilibatkan hanya kerana menjadi figurehead dalam syarikat. Kami memohon agar mahkamah tidak membenarkan penipuan keterlaluan yang dilakukan oleh pihak lain untuk dijadikan alasan menjadikan Najib sebagai kambing hitam tanpa bukti, katanya lagi. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin akan bersambung pada 24 September ini. Pada Mei 2021, SRC di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman itu atas dakwaan Najib telah melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenan. Syarikat terbabit menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami syarikat akibat pelanggaran tugas serta amanah dan menuntut supaya Najib membayar semula, membayar balik kerugian yang dialami oleh SRC yang dialami berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Najib sedang menjalani hukuman di penjara Kajang selepas disabitkan bagi kesalahan
menyeleweng Rm42 juta dana SRC internasional. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pendedahan yang paling menarik sekali buat masa ini di mahkamah. Jolo dan Nik Faisal Arif Kamil. Pertanyaan kita ialah, bilakah agak-agaknya Jolo ini dapat ditangkap? Ada netizen yang betul-betul sudah marah dan sudah mual dengan kes ini. Kata mereka, kenapa Jolo yang seorang saja tak boleh ditangkap-tangkap sehingga kini? Kalau Jolo berjaya ditangkap, silap-silap hari bulan, semua masalah berkaitan dengan Malaysia, 1MDB dan sebagainya boleh diselesaikan. Dan kemelut ekonomi Malaysia mungkin boleh diselesaikan segera. Tapi kenapa Jolo masih belum ditangkap lagi? Itu menjadi persoalan. Di mana Jolo pun jadi persoalan. Apa pula pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.